Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kehar. Ini Agenda Awani. Berkisar kepada perkembangan terkini di negara kita berkaitan dengan persepsi setengah pemain politik ataupun pimpinan utama politik di negara kita bahawa kelompok tertentu, terutamanya kelompok yang dirujuk kelompok majoriti Melayu Islam, semakin hilang kuasa dan mereka jika tidak berjaga-jaga mereka akan terus dikawal oleh kelompok ataupun etnik minoriti dan apa yang dibangkitkan ataupun persepsi sentimen yang ditiupkan lebih berbentuk politik, tetapi kita sebagai warga yang bertanggungjawab perlu melihat perkara ini secara rasional. Sebuah negara hukum, sebuah negara bangsa yang dibina oleh pengasas kita, perlulah kita akui bahawa negara ini pelbagai kaum, tetapi hak-hak yang sudah pun ditentukan berkaitan dengan hak bumi putera, hak Islam, hak bahasa Melayu, hak raja-raja dan sebagainya sudah pun termaktub dalam perlembagaan negara kita. Jadi, apa juga yang ditiupkan oleh pimpinan tertentu ataupun individu tertentu perlulah kita angkat secara rasional dan melihat realiti di lapangan, adakah ia benar-benar berlaku ataupun ia lebih berbentuk sentimen politik untuk mengaburi persepsi masyarakat bahawa negara kita dalam keadaan yang tidak tenteram. Jadi sebagai media yang bertanggungjawab pada malam ini, Agenda Awani ingin melihat, mengajak semua penonton dan juga tuan-tuan dan perempuan di luar sana bersama-sama mengambil ruang ini, mengambil peluang ini. Kita sendiri sebagai individu, warga yang bertanggungjawab perlu bersama-sama mematikan sentimen perkauman dan juga ekstremis agama ini supaya ia tidak mencetuskan perbalahan yang lebih buruk di masa kini dan juga masa hadapan. Jadi Datuk Dr. Anis Yusal Yusof, rakan saya, sekarang menjadi pengarah Pusat Kepimpinan dan juga Pembangunan Profesional UM Leeds di Universiti Malaya, sudah pun bersedia di Google Meet sekarang. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, ini perkara yang bukan baru kita bincangkan sejak Awani bersiaran dan juga sejak kita bersama sedekat yang lalu, lebih sedekat yang lalu, kita mengangkat isu perkauman, isu berkaitan dengan perpaduan kaum, isu berkaitan dengan persefahaman dalam konteks negara pelbagai agama dan etnik ini tidak perlu dipandang enteng dan juga dipandang ringan. Perlu ada mekanisme sama ada dari aspek sosialnya, sama ada dari aspek instrumen psikososial dan juga ekonominya, tetapi ia perlu berlapang dada. Ia perlu ada satu konteks yang betul-betul kita boleh mencerap apakah yang sebenarnya berlaku di lapangan. Jadi dengan apa yang berlaku di luar sana pada ketika ini, dengan sentimen tidak boleh melawat gereja kononnya akan mengubah persepsi orang Islam mudah terpedaya dengan agama lain, bahawa negara kita akan hilang kuasa majoriti orang bumi putera Melayu Islam jika kuasa yang ada sekarang tidak dikembalikan semula dalam arena politik. Jadi nampaknya seolah-olah ia lebih berbentuk sentimen, tetapi apabila mereka yang bercakap itu merupakan orang yang berpengaruh, datang daripada mereka yang ada latar belakang yang tinggi, jadi kita anggap ini tidak boleh dipandang mudah, tidak boleh dipandang ringan. Ia perlu juga ada satu counter narrative yang lebih inklusif sifatnya. Pandangan awal Datuk Dr. Anis Yusal. Saya seperti mana yang saya sebut yang awal tadi, saya pun dah rasa letih. Letih kerana kita dah bercakap benda ni dah lama. Bukan kita saja, orang-orang lain sebelum kita pun dah bercakap macam-macam yang dah ditulis tentang perpaduan, tentang kesepaduan, tentang penyatu paduan. Dan yang meletihkan kerana seperti yang saya sebut juga, yang memainkan sentimen ini adalah orang yang berpengaruh. Pada saya tak pasti sama ada perkara ini dilakukan dengan penuh kefahaman ataupun ini seolah-olah macam satu tindakan tidak bertanggungjawab, seolah-olah cuba nak ngapi-ngapikan untuk kepentingan lain. Jadi memang penting untuk kita bertanya apakah objektif apabila benda-benda seperti ini dilakukan, dan saban masa ada sahaja benda-benda yang sama akan berulang. Sebab tu saya pernah berbincang dengan teman-teman kita ni di Malaysia ni, berulang bersebut tentang nak menyatu padukan, perpaduan. Ya. Tapi selepas tiap 5 tahun bila datang pilihan raya, waktu itu tiap-tiap parti yang mewakili kaum masing-masing akan menjadi juara kaum masing-masing, dan selagi itulah kita akan terus bersengketa. Bila masanya kita perlu untuk melepasi
mainan kaum ini, kerana saya rasa untuk Malaysia maju ke depan dalam era dalam dekad 21 century, 21st century ini, saya rasa kita perlu ambil peranan dalam rantau Asia Pasifik ini. Kalau kita baca buku Kishore Mahbubani tentang the 21st century being the century for Asia, dia kata CIA, China, India and Asia, in ASEAN in that context. Jadi kita ni semua ada dalam Malaysia. Kita pernah ada lagu dulu, Malaysia Truly Asia. Kita patut celebrate apa yang kita ada, kepelbagaian yang kita ada, untuk kita, budaya pelbagai yang ada, untuk kebaikan untuk Malaysia compete dengan negara-negara lain. Sepatutnya itu, bukan nak memecah belahkan antara kaum. Patutnya kita ambil kesempatan daripada kehebatan Malaysia yang mempunyai kepelbagaian untuk kita maju di peringkat antarabangsa. Itu sepatutnya. Jadi untuk naratif awal yang saya rasa perlu untuk kita sampaikan kepada masyarakat, siapa pun yang bercakap, yang memainkan sentimen nak memporak-perandakan negara ini, dan benda ni dah berlaku. Kita dah melihat kedua-dua pihak, dua-dua belah ada saja yang akan cuba mengambil kesempatan ini. Jadi saya tak mau berpihak pada mana-mana. Yang penting pada saya rasa rakyat terbanyak perlu lebih bijak. Sebab itu pendidikan penting. Pendidikan harus menjadi wadah utama untuk kita mendidik masyarakat untuk saling kenal mengenali. Kalau tak bagi pergi ke gereja, macam mana kita nak tahu, nak faham tentang budaya dan agama orang. Kita juga nak orang datang ke masjid supaya mereka juga dapat mengetahui dan memahami. Sebab tu dulu lagi saya kata kita di sekolah belajar 3R, read, write and do arithmetic. Tapi kenapa kita tak belajar RR yang lain? How to respect orang lain, how to be responsible dalam hubungan kita dengan orang lain, how to be resourceful, maknanya kita bercakap tentang, kalau orang Islam umpamanya nak jadi orang yang beri rahmat pada orang lain, kita bercakap tentang rahmatan lil alamin. Tapi kenapa kita juga menjadi punca nak timbulkan kemarahan dan menyebabkan orang marah? Sebab itu saya rasa soalan saya yang walaupun pun peringkat awal ni, saya nampak benda ini boleh dihentikan dengan cepat lebih awal. Kita jangan biar benda ini bergebak. Sebab itu dulu lagi Esok Awani pernah menggunakan data-data kajian saya yang mana kita melihatkan keperluan untuk kita memantau tahap hubungan kaum, dan only dengan data kita boleh tahu hubungan kaum kita yang selama ini orang cuba mainkan sentimen meruncing makin teruk lah sebagainya. Tapi kalau kita melihat Ali, Mutu dan Ahok di lapangan sana, tidak ada masalah. Mereka terpaksa bekerja bersama. Inilah negara mereka. Inilah tempat di mana Malaysia, negara tercinta semua kaum yang ada dalam Malaysia ini, untuk mencari makan, untuk membesarkan keluarga mereka. Jadi saya rasa kita perlu juga meminta orang-orang yang terus-terusan ini hentikanlah, cukup. Saya rasa data yang sedia ada sekarang boleh memberitahu keadaan ekonomi negara, dan data-data yang sedia ada boleh menjawab persoalan ataupun juga cubaan untuk memesongkan pahaman masyarakat terbanyak. Ya, itu yang ingin saya minta pencerahan lebih lanjut, soalan susulan saya pada Dr. Anis. Jika itu isu ekonomi, mengapa tidak kita bagi cadangan, bagi solusi berkaitan memperbaiki hal ekonomi? Kalau itu berkaitan dengan isu pendidikan, kita go to the roots. Apa langkah-langkah reformasi pendidikan? Kebetulan kita mempunyai kerajaan yang baru, pastinya mempunyai idea yang baru, personality yang baru, dan mereka ingin juga merubah beberapa reformasi institusi. Jadi kita go to the straight to the point, isu berkaitan dengan pendidikan, begitu juga dengan isu sosial yang lain. Tetapi apabila semua itu diadunkan dalam satu kerangka kaum dan juga agama, tidakkah itu tidak adil?
kepada realiti Ali Mutu dan Ahok, begitu juga orang Rungus, Kadazan, Murud dan Iban di Malaysia Timur itu. Sedangkan realiti kita kat bawah ini dengan bergelut dengan isu ekonomi memang betul, tetapi kita tahu kerajaan sedang bersedia upaya untuk memperbetulkan ataupun menambah baik poket rakyat. Tetapi untuk menyelesaikan semua dalam masa sekelip mata agak tidak mustahil, agak mustahil. Jadi wajarkah kita perlu lebih spesifik memberi komen, memberikan pandangan. Kalau itu isu ekonomi, go straight to the point, isu ekonomi. Pandangan Dr. Anis. Ya, saya setuju. Itu memang itulah sepatutnya. I think siapa juga yang sudah sampai tahap mereka ini kita menjadi orang negarawan terhormat, yang dihormati, perlu lebih bertanggungjawab pertama dalam menangani apa juga. Betul, mungkin siapa juga ini mempunyai maklumat tertentu ada masalah, ya. Mana ada negara tidak ada masalah? Sudah tentu ada masalah. Saya pasti kerajaan yang ada hari ini juga tidak lari daripada silapan. Mereka juga cuba, dan semua orang dah both side of the divide sudah mencuba. Ya, betul. Dah diberi peluang. Orang segi tukar dan bertukar, dan sekarang peluang yang ini pula. Jadi tapi kita perlu beri masa, dan pada masa yang sama saya rasa kita semua perlu mainkan peranan. Sebab tu saya rasa semua boleh bertanggungjawab, dan usaha yang dibuat itu melihat kepada permasalahan. Kalau root cause dia apa dia, di situlah yang kita nak betulkan, bukan dengan cara memainkan sentimen, menimbul kemarahan. Saya rasa, dan di Malaysia memang perkara itu sangat mudah untuk dilakukan, kerana sangat rapuh. Kita boleh pergi tepi jalan dan mula bercakap tentang keburukan kaum yang lain, dan kita menimbulkan kekecewaan. Tetapi saya rasa rakyat Malaysia terbanyak lebih bijak daripada itu dan tahu implikasi. Bayangkan kalau timbul ke konflik perkauman, ini boleh menyebabkan masalah ekonomi negara yang lebih impact daripada konflik ini akan menyebabkan negara lebih teruk. Takkan itu yang kita nak lihat. Tapi apa yang saudara sebut tadi, walaupun saya menambah Ali Mutu dan Ahok dengan teman-teman Iban, Kadazan, saya tak rasa benda termakan oleh orang saudara-saudara kita di Sabah dan Sarawak, sebab ini bukan isu Sabah Sarawak. Ini memang isu Semenanjung semata, dan sebab itu saya dan parti-parti politik Semenanjung saja yang saya rasa memainkan benda ini. Jadi rakyat makin bijaksana, dan sebab itu pendidikan mainkan peranan penting. Kalau saya undang-undang saja tak cukup untuk selesaikan. Kita boleh ambil tindakan, tangkap dan sebagainya. Tapi itu juga tidak akan menyelesaikan masalah, sebab ada ketikanya tindakan menangkap dan menahan itu yang mereka pihak mahukan, supaya mereka dilihat lebih hebat. Jadi sambil saya tidak mahu menuding jari, kerana saya lihat benda ini dilakukan oleh kedua-dua pihak. Tapi yang penting, pada bila-bila masa pun siapa juga yang ingin lakukan apa juga usaha nak mempercakaskan negara, saya rasa rakyat boleh berfikir dan jangan hanya termakan dengan umpan atau dengan benda-benda data sendiri. Sebab tu saya nak cadangkan Haji Nazri, kalau boleh, kita mungkin melalui Ashwar ini kita tubuhkan rukun tetangga sosial media. Menarik. Betul. Rukun tetangga ini di mana semua masyarakat di luar sana mainkan peranan untuk menjadi mata dan telinga dan menggunakan sosial media yang baik, bukan untuk jadi cyber troopers yang membawa fitnah dan sebagainya. Melaporkan kebaikan, apa juga benda yang dilihat yang baik, kita laporkan. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan, kita semua mainkan peranan menunjukkan ini fakta dia. Jadi supaya tidak memberi peluang, sebab dalam konteks teknologi yang ada hari ini, apa yang berlaku tadi sudah dirakamkan. Jadi tak perlu tunggu berita pukul 8 malam, berita perdana lagi. Jadi setiap masa apa juga usaha ini boleh. Tapi jadi semua rakyat boleh menjadi ahli rukun tetangga sosial media ini yang boleh terus melaporkan kejadian supaya masyarakat tahu. Jadi dengan maklumat sedia ada di hujung jari, kata orang, akan menyukarkan siapa juga yang cuba memainkan sentimen perkauman. Saya harap semua rakyat lebih kasih pada Malaysia, negara kita, dan tentang keharmonian masyarakat pelbagai kaum yang ada yang menjadi unik. Banyak negara mencemburi bagaimana kita boleh hidup bersama.
Saya waktu bekerja dengan United Nations dulu sentiasa orang bertanya macam mana, sebab di negara-negara yang Sri Lanka umpamanya selalu konflik sampai sehingga ke hari ini. Ya. Jadi, Hanya ada dua etnik utama saja. betul, itu pun menyebabkan mereka berbunuhan. Yang kita ini boleh hidup bersama, rukun damai, dan itu adalah satu kehebatan Malaysia yang perlu kita jaga, perlu kita semai bersama. Dan kalau benda ini tak diuruskan dengan baik, memang akan wujud mudah saja untuk memecah belahkan. Jadi saya harap pihak yang pemerintah juga tidak terlalu keras, sebab kadang dengan tidak keras menyebabkan yang belah sana pun akan lebih lawannya diagitasi, dia akan mengagitasikan lagi. Dan yang belah mana pun saya rasa stand down lah. Basically apa yang kita perlu beri keutamaan kepada pembangunan negara. Masalah mendatang ni sekarang musim banjir, rakyat yang sukar, sama-sama kita bantu. Simpanlah warna parti, banner parti kat rumah. Election dah selesai, sekarang masa untuk kita membina negara ini. Letak ke sebelah falsafah dan filosofi parti masing-masing, tapi mari kita bersama sing-sing yang lengan untuk kita majukan Malaysia ini. Ini negara kita. Ya. Tak ada tempat lain untuk pergi. Mereka juga mereka yang memainkan sentimen ini, meniupkan api perkauman dan juga agama yang melampau ini seringkali menggunakan ruang-ruang yang sudah pun dibenarkan, dihalalkan oleh negara. Mereka rasa ini negara hukum, negara demokrasi. Mengapa nak ditutup pandangan-pandangan yang mungkin berbeza, dissenting views daripada establishment ataupun pemerintah. Mereka juga ada hak sebagai ahli politik, mereka juga hak sebagai warga negara. Mengapa tidak ambil secara positif yang kritikan-kritikan yang membina ini, selain daripada hanya mengatakan ini fitnah, bertindak dalam kerangka undang-undang ataupun membawanya ke mahkamah ataupun menggagalkan perhimpunan, tidak memberi permit dan seumpamanya. Jadi mereka nampaknya menggunakan ruang-ruang yang dibenarkan oleh undang-undang, tetapi dalam masa yang sama mereka cepat menganggap jika mereka tidak mendapat hak itu, demokrasi sudah mati, pemerintah autokratik dan juga diktator. Jadi perkara ini mudah dibeli oleh penyokong tegar mereka ataupun mereka yang mungkin tidak ada pegangan yang kuat berkaitan dengan negara bangsa, negara hukum. Pandangan Dr. Anis. Ini yang saya sebut, saya tidak mahu berpihak sebab benda ni pernah dilakukan oleh belah sana juga waktu mereka berkuasa, dan sekarang benda yang sama. Itu juga mungkin hanya teknik atau cara siapa juga yang berkuasa untuk terus berkuasa. Tapi yang penting pada saya, kalau kritik, komen itu mempunyai asas, mempunyai fakta, banyak channel yang boleh dibawa parlimen umpamanya. Sekarang hari ini saya dimaklumkan dah ditubuhkan select committee yang membenarkan kedua-dua bahagian daripada sekarang parlimen pula ada jumlah pembangkang dan kerajaan yang hampir lebih kurang sama banyak, walaupun kerajaan sekarang ada majoriti dia, tapi penglibatan dalam select committee itu penting untuk mereka bincangkan. Situlah parlimen, waktu sitting parlimen perlu hadir, memberi pandangan di parlimen. Jangan punting. Ini perkara ini juga rakyat perlu pantau dan lihat. Kalau memberi komen kat luar tapi dalam parlimen tidak terjawab. So yang penting saya rasa, apa juga isu masalah, negara kita ada masalah. Saya juga ada banyak perkara yang saya melihat ada masalah, tapi saya mencari avenue yang boleh untuk kita salurkan, kita sampaikan pandangan kita supaya ianya membina, bukan untuk merosakkan, meruntuhkan negara kita. So adakah usaha dengan kita membuat kumpulan, membuat gathering ini semua boleh menyelesaikan masalah? Saya tak rasa itu akan menyelesaikan masalah. Jadi mungkin boleh dibawa berbincang, dibawa di dalam mesyuarat-mesyuarat yang penting, atau dipanggil mesyuarat tertutup yang hanya
antara parti-parti lawan, duduk bercakap, selesaikan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan yang diberi tanggungjawab, amanah yang dipilih oleh rakyat menjadi wakil rakyat, bertanggungjawab sekarang memimpin negara ini sebagai wakil rakyat, mewakili rakyat terbanyak yang rakyat sekarang tengah sibuk untuk hidup. Jadi yang dah dipilih jadi wakil rakyat, buatlah undang-undang negara yang baik. Kenapa tidak umpamanya kalau kita tahu masalah yang sekarang ni, ada yang kata mereka sentiasa yang sekarang ditangkap sebab tentang dana politik dan sebagainya. Peluang untuk wujudkan dana politik itu dah lama. Saya dah usahakan sejak 2015 lagi. Jadi kenapa tidak waktu siapa juga berkuasa, kenapa tidak kita buatkan sekarang atau sebelum ni? Ada kan? Bila ada dana politik itu, akta dana politik itu, dia boleh mengawal supaya lebih jelas duit itu pergi ke mana, datang daripada mana, masuk ke mana. Semua ini perlu satu sistem yang ada. Kalau sistem itu baik, sistem itu telus, sistem itu akan menunjukkan ada governance yang berlaku, maka tidaklah menjadi masalah akaun itu masuk parti ke, tak masuk parti ke, masuk akaun sendiri ke sebagainya. Kita ada undang-undang yang sedia ada. Tapi kita menjadi marah dalam keadaan sekarang, sedangkan waktu kita berkuasa, kita tidak melaksanakan apa yang perlu dilakukan. Akhir sekali Dr. Anis, kita belajar peristiwa 13 Mei. Kita belajar apa yang berlaku di Sri Lanka, di Rwanda, negara-negara yang bergolak akibat perselisihan agama dan juga kaum, dan sekarang di Eropah dengan Islamofobia dan sebagainya. Apa yang berlaku di Kampung Medan beberapa dekad lalu dan juga di Brickfields. Ketika itu juga kita dengan rakan-rakan Dr. Anis sudah pun menyusulkan ada satu indeks yang kita bincang awal tadi, indeks mesra kaum dan sebagainya, supaya kita boleh trigger, ada red flag, ada dashboard yang pihak berkuasa sama ada yang berkepentingan ataupun tidak mampu membuat satu langkah-langkah lebih proaktif. Bukan dah berdarah, dah bertumpah darah baru kita ambil tindakan. Pandangan Dr. Anis. Saya mungkin boleh buat tawaran ini dalam melalui rancangan ini. Pro bono, saya bersedia untuk membantu. Saya rasa ini sangat perlu. Kita perlu ada satu sistem pemantauan untuk kita memantau di lapangan. Dia tak boleh kita hanya membaca, hanya dua orang berjumpa dan bercakap di satu tempat dan mengatakan suhu hubungan kaum dalam negara ini dah panas. Tak boleh. Sedangkan benda itu hanya mungkin rekaan mereka atau mungkin dia punya persepsi. Kita perlu terus memantau. Malaysia ini mempunyai pelbagai dengan teknologi yang ada hari ini mudah. Waktu saya buat kajian itu 2009 pun kita dah mula menggunakan teknologi dan kita dah ada dashboard. Dashboard kita boleh membaca dan ada map peta yang boleh kita zoom kepada kawasan-kawasan yang kita harap anggapkan sebagai hotspot umpamanya. Pada saya kesilapan ada ketikanya kerana kutipan data kita menggunakan indikator yang salah. Jadi seolah-olah memang bergaduh je lah. Kalau sebagai contoh, satu ketika dulu tiap hari Jumaat di kebanyakan masjid-masjid besar akan ada perhimpunan. Tapi perhimpunan itu dibuat atas kemarahan kita apa yang berlaku di Palestin. Bukan tentang masalah dalam negara. Tapi kalau itu dibaca sebagai kawasan yang ada perhimpunan pelbagai orang Islam di Malaysia, dah menjadi satu hotspot yang salah. Ataupun kalau kita menggunakan data perkelahian dalam negara, ahli berkelahi dengan mutu dianggapkan sebagai perkelahian kaum. Sedangkan mereka bergaduh kerana berebut parking spot. Yang mana ahli dengan Asan pun akan berebut. Hilang kasut ke, hilang apa sebagainya. Jadi isu itu bukan isu perkauman. Jadi kita perlu tahu apa sebenarnya isu perkauman yang menyebabkan kalau ada pun. Ya memang saya tidak menafikan dia punya scale itu memang sangat rapuh. Boleh mudah saja sebab kerana ada orang yang terus mengapi-ngapikan. Tapi kenapa tidak kita terima? Ni dah 66 tahun kita merdeka. Takkan lepas 66 tahun kita merdeka, kita masih nak bercakap tentang apa usaha Kementerian Perpaduan, patutnya dah tak ada Kementerian Perpaduan lah. Kalau pada saya dalam lepas 66 tahun patutnya kalau kita semua, sebab tu
maaf saya tak habis apa cakap sebab saya dah excited. Yang saya risau ni, adakah benar-benar orang-orang ini mahu kita bersatu padu atau memang mereka sengaja tidak mahu? Atau hanya menggunakan perpaduan ni sebagai benda yang ya Malaysia perlu harmoni, tapi sebenarnya mereka tidak pun berminat. Kalau siapa-siapa juga ahli politik benar-benar berminat untuk kita menyatu padukan rakyat ini, saya rasa perlu usaha yang lebih keutamaan. Sebab kalau kita tengok rancangan plan Malaysia 5-year plan yang kedua, RMK kedua, selepas 1969 saya sebut tadi tu, 1970 zaman Tun Razak, memang plan rancangan Malaysia itu kalau dilihat tiap-tiap chapter dalam plan itu sebenarnya adalah untuk menyatu padukan masyarakat. Sebab menyedari implikasi daripada masalah Mei 13 yang lalu. Tapi kita lupa, ini masalah kita. Banyak benda-benda yang walaupun dah didokumentasikan, kita tak membaca dan mengingati kembali bahawa ada usaha yang telah pun dilakukan. Kita perlu teruskan. Usaha baik untuk kebaikan negara, lakukan. Ya. Dan saya rasa kita minta juga orang-orang yang tak bertanggungjawab hentikan apa juga usaha untuk memperandakan negara ini. Ya, Dr. Anis sudah pun menawarkan diri secara pro bono bagi mereka yang mendengar perbincangan kami pada malam ini. Ambillah kepakaran Dr. Anis dan juga rakan-rakan beliau. Kan ini sudah pun dilakukan, cuma metodologinya perlu diperbaiki dengan secara lebih praktikal di lapangan dan juga melihat realiti semasa dengan penggunaan data raya dan juga teknologi yang lebih mudah pada ketika ini. Saya rasa sudah sampai masanya. Kalau perubahan iklim kita melabur bilion ringgit untuk tempatan banjir, memberikan amaran awal kepada masyarakat di luar sana. Ini adalah sistem amaran awal yang lebih penting. Betul. Untuk menjaga keharmonian negara kita. Ini masa depan negara dan generasi kita masa depan. Lebih penting pelaburan ini kalau kita bagikan sedikit pelaburan untuk perpaduan dan juga keharmonian kaum. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Dr. Anis Yusal Yusof, Pengarah Pusat Kepimpinan dan juga Pembangunan Profesional UM Leeds Universiti Malaya. Dan itu saja bersama saya Haji Nazri Kahar. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.